Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Tahukah anda, syarikat SpaceX sedang di dalam usaha menghantar manusia untuk mendirikan koloni di planet Mars. Sebab planet ini memiliki elemen yang hampir sama dengan bumi untuk manusia tinggal. Tapi selain dari Mars, SpaceX juga mahu menghantar manusia ke bulan melalui misi yang dikenali sebagai #Dear Moon. Kalau dua misi ini berjaya, maka penjelajahan manusia ke angkasa lepas akan berada di satu tahap yang berbeza di mana kita boleh pergi lebih jauh lagi menjelajahi planet lain. Persoalannya, apa yang ada di planet lain? Dari apa yang kita tahu sekarang, ada planet yang dihujani dengan belian, ada juga planet yang dihujani dengan kaca, dan ada yang dihujani dengan gas beracun. Menarik, hari ini kita akan melihat 5 hujan pelik di planet yang pelik. 5. Hujan asid sulfurik di Venus. Sekarang bayangkan, setiap titik hujan di sana akan melecurkan kulit anda. Kenapa? Sebab titik hujan di sana ialah titik asid. Kepada mereka yang tidak tahu, asid ialah jenis cecair kimia yang akan menghakis kulit manusia. Apa yang menarik? Bumi dan planet Venus sering dikaitkan di antara satu sama lain sebab saiz dan komposisinya lebih kurang sama, dan dua planet ini terletak berjiran di antara satu sama lain. Kita ambil jarak mereka dengan matahari pula. Bila bumi adalah planet yang ketiga dekat dengan matahari, planet Venus pula adalah planet kedua yang dekat dengan matahari. Walaupun planet ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan bumi, tetapi keadaan atmosferanya tidak sama dengan bumi. Atmosfera di Venus terdiri daripada 97% karbon dioksida, manakala yang selebihnya ialah daripada gas sulfur dioksida dan juga uap air. Berbalik kepada hujan asid tadi, kalau di bumi, tanah akan dibasahi dengan air hujan, tetapi lain pula keadaannya di Venus. Hujan di planet Venus adalah hujan asid sulfurik. Apa yang menarik tentang fenomena ini, hujan asid tidak akan sampai ke permukaan planet. Apabila hujan-hujan tersebut melalui atmosfera planet Venus, proses penyejatan daripada sulfur dioksida dan uap air akan berlaku 25 km di atas permukaan planet tersebut. Dengan arti kata lain, kalau ada pun hidupan di planet Venus, tidak semestinya mereka akan terkena hujan asid sebab ia akan tersejat 25 km di atas langit. Tetapi risiko untuk terkena hujan ini masih lagi ada, menjadikan hujan planet Venus ini antara hujan yang menakutkan di antara planet-planet yang lain. Kalau hujan planet ini akan mencairkan kulit kita, hujan yang seterusnya pula akan melukakan atau mengoyakkan kulit kita. 4. Hujan kaca di planet HD 189733b. Pada tahun 2005, sebuah planet ekstrasolar asing yang berada 63 tahun jauh dari bumi telah ditemui oleh ahli astronomi dari Perancis. Planet ini dinamakan sebagai planet HD 189733b. Planet ini ditemui menggunakan Doppler spektroskopi, satu kaedah untuk mengesan planet ekstrasolar. Semasa planet ini dikesan, mereka mendapati yang kawasan atmosfera berbentuk dan menyerupai ketulan kaca yang berwarna biru. Warna cahaya biru tersebut bukanlah datang daripada pantulan cahaya lautan ataupun daripada permukaan kawasan air, tetapi ianya datang daripada kabus dan keadaan atmosfera yang diliputi zarah silikat, satu elemen semula jadi di dalam pembentukan kaca. Dengar seperti satu pemandangan yang cantik, langit yang dipenuhi dengan kaca biru bercahaya, tetapi ia sebenarnya jauh panggang dari api. Bila keadaan ini sebenarnya berbahaya dan menakutkan. Apa tidaknya, bila keadaan angin kencang diikuti dengan suhu yang melebihi 1000 darjah Celsius, kaca-kaca tersebut akan berpisah di antara satu sama lain, dan kaca-kaca yang tajam ini akan jatuh ke permukaan bumi. Dengan arti kata lain, hujan kaca. Fenomena hujan kaca yang unik ini ditambah lagi dengan sifat hujannya yang jatuh melintang dan bukannya menegak. Jadi, kalau anda berada di planet ini waktu hujan, jangan tengok ke atas, nanti buta kita, geng. 3. Hujan berlian di Neptunus. Kalau dua hujan tadi akan mencederakan anda,
hujan dari planet ini pula akan menjadikan anda jutawan. Hujan dari planet Neptunus, planet ke-8 dan yang paling jauh dari matahari di antara semua planet di dalam sistem solar kita. Cuaca di Neptunus dikategorikan sebagai sistem ribut yang dinamik dengan kelajuan angin di planet itu mencapai sehingga 2160 km sejam. Kelajuan ini hampir sama dengan kelajuan jet pejuang Tentera Udara Malaysia, iaitu jet pejuang Sukhoi. Bukan itu sahaja, dengan kuantiti elemen meten, eten dan etin yang melimpah keluar dari ekuator Neptunus, ada teori yang mencadangkan yang planet ini menghancurkan meten menjadi berlian. Walaupun ianya hanya satu cadangan, tetapi kajian mendapati yang fenomena ini tidak mustahil. Berdasarkan penjelasan daripada seorang ahli fizik di UC Berkeley, dia mencadangkan yang bila fenomena pembentukan berlian berlaku, ia akan jatuh seperti titisan air hujan ataupun hujan batu ke pusat ke permukaan planet Neptunus. Disebabkan berlian-berlian ini berat, ia akan jatuh sedalam 7,000 km dari permukaan planet. Kalau di bumi, berlian adalah antara batu berharga kerana ia sukar untuk ditemui. Namun begitu, kalau di planet ini, berlian di sana-sini membuatkan ia tidak berharga. Melainkan anda ada roket untuk ke planet Neptunus, mengambil berlian-berlian ini dan menjual semula di bumi. Walaupun begitu, ini bukanlah satu-satunya planet yang mempunyai sumber batu berlian. Ahli astronomi percaya ada planet lain yang juga mempunyai sumber berlian tulen. 2. Hujan besi di Ogle TR56b. Planet Ogle TR56b merupakan planet yang ditemui oleh kumpulan ahli astronomi Smithsonian Center of Astrophysics di Cambridge pada tahun 2003. Planet ini merupakan planet yang paling jauh sekali pernah ditemui oleh para ahli astronomi. Dalam banyak-banyak planet, planet Ogle TR56b merupakan planet yang paling jarang dikaji. Untuk saya mencari maklumat tentang planet ini pun agak sukar. Namun begitu, apa yang menarik tentang planet ini, ia digelar sebagai hot Jupiter. Ini disebabkan suhu yang panas di permukaan planet tersebut yang boleh mencecah sehingga 2000 darjah Celsius. Keadaan yang sangat-sangat panas. Bayangkan, disebabkan terlalu panas, ia menyebabkan pembentukan awan dan menyebabkan hujan atom besi dan bukannya daripada titisan air. Fenomena ini yang menjadi asas kepada cadangan ahli astronomi mengatakan yang terdapat hujan besi pada planet ini. Namun begitu, disebabkan terlalu sedikit kajian yang dilakukan dan tiada maklumat sebenar yang dapat mengesahkan kejadian hujan besi di Ogle TR56b. 1. Hujan meten di Titan. Keunikan planet ini ditambah pula dengan sifat yang seakan-akan sama dengan bumi, daripada pembentukan laut, paya sehinggalah sungai di dalam planet tersebut. Apa yang membuatkan ia menarik ialah hujan cecair meten. Meten ini adalah elemen yang ditemui di dalam tong gas untuk menghasilkan bahan bakar. Satu artikel daripada New Scientist menulis yang hujan meten ini berlaku berdekatan dengan kutub utara planet Titan. Fenomena ini dapat dirakamkan oleh kapal angkasa Cassini pada tahun 2016 dahulu. Ini merupakan bukti pertama yang ditemui oleh ahli astronomi Rajani Dhingra dan rakan sekerjanya di University of Idaho. Pada tahun yang sama, para penyelidik juga telah membuat analisa mengenai pantulan cahaya daripada permukaan planet Titan. Apa yang ditemui oleh para penyelidik ialah permukaan yang lembap seperti jalan raya yang baru sahaja dibasahi hujan. Namun begitu, mereka mendapati kelembapan tersebut ialah hasil daripada hujan meten yang membasahi permukaan planet, menjadikan hujan planet Titan antara hujan yang pelik dan menakutkan di antara planet-planet di seluruh alam semesta. Fakta bonus, Gliese 581c. Hidupan mungkin ada di sini. Tahukah anda, di antara semua planet, ada sebuah planet di mana para saintis percaya berkemungkinan ada hidupan yang boleh tinggal di situ. Ia dikenali sebagai planet Gliese 581c, sebuah planet yang terletak 20 kelajuan cahaya jauh dari bumi. Planet tersebut mempunyai sistem bintang sendiri dan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan bumi. Masalahnya, planet ini tidak berputar seperti bumi. Ia tidak mempunyai pagi dan malam. Dengan erti kata lain, di sebelah permukaan planet ini akan disinari oleh cahaya matahari untuk selama-lamanya, membuatkan keadaan permukaan panas seperti kuali. Tapi di permukaan sebelah lagi, ia tidak mendapat cahaya matahari untuk selama-lamanya, membuatkan ia gelap dan sejuk seperti di dalam peti sejuk.
Namun begitu, para saintis percaya ada hidupan yang berkemungkinan boleh hidup di sini kalau mereka hidup di tengah-tengah di antara kawasan yang sejuk dan kawasan yang panas, menjadikan cuaca di situ terbaik untuk menampung kehidupan. Namun begitu, ini hanyalah cadangan dan teori, tiada sumber sahih untuk mengesahkan perkara ini. Itu adalah topik kita pada hari ini. Semoga topik pada hari ini menarik dan bermanfaat untuk semua. Saya ada satu soalan. Kalau anda diberikan satu tiket untuk pergi ke planet-planet di dalam senarai ini, mana satu planet yang anda mahu pergi? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.